Oke, hai students. So, kita bertemu lagi untuk kelas seterusnya. Oke, matematik tingkatan 3, bab 1 indeks, topik 1.2 hukum indeks, and this is part 2. Oke. So, dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah number 1, menentu sahkan E kuasa kosong sama dengan 1 dan E kuasa negatif N sama dengan 1 per E kuasa N, di mana E adalah tidak sama dengan kosong. Kedua, menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan puncak kuasa dan kuasa. Yang ketiga, melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Oke, pengetahuan sedia ada. So, ini adalah yang kamu sudah belajar pada pembelajaran yang lalu. Oke, kita ada indeks, hukum indeks yang pertama, pendarapan, pembahagian, dan kuasa. Oke, pastikan kamu masih ingat yang ini. Kita terus pergi kepada bagaimanakah Anda menentu sahkan E kuasa kosong sama dengan 1. Oke, ini dahulu. So, kita pergi kepada ini, pembahagian dalam bentuk indeks. Contoh pertama, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. So, kalau kita selesaikan dalam menggunakan hukum indeks seperti yang kita sudah belajar dalam pembelajaran yang lepas, ini adalah operasi bahagi, asasnya sama yaitu 2. Jadi kita perlu tolak indeks dia. Jadi 2 kuasa 3 tolak 3. 3 tolak 3. Jadi 3 tolak 3 itu sama dengan 0. Jawabannya 2 kuasa 0. Jika kita melaksanakan pendarapan berulang, 2 kuasa 3 adalah bersamaan dengan 2 darab 2 darab 2. Bahagi, oke, ini bahagi 2 kuasa 3 juga. 2 darab 2 darab 2. So, ini kita masukkan atas bawah, kita masukkan, so kita dapat jawaban 1. Jadi, kesimpulan dia adalah 2 kuasa 0 adalah sama dengan 1. 2 kuasa 0 sama dengan 1. Contoh kedua, M kuasa 5 bahagi M kuasa 5. Operasi bahagi asasnya sama yaitu M, so kita perlu tolak indeksnya, 5 tolak 5. M kuasa 5 tolak 5 sama dengan M kuasa 0. Pendarapan berulang, M darab M darab M darab M darab M, yaitu sebanyak 5 kali, bahagi M darab M darab M darab M darab M. So, atas bawah kita masukkan, kita dapat jawaban 1. Jadi, M kuasa 0 adalah sama dengan 1. M kuasa 0 sama dengan 1. Kesimpulan dia ialah apa sahaja nombor atau sebutan algebra yang dikuasakan dengan sifar adalah sama dengan 1. Contoh, X kuasa 0, 1. 1000 kuasa 0, 1. 2 kuasa 0, 1. E kuasa 0, 1. Apa sahaja yang dikuasakan dengan sifar adalah jawabannya adalah 1. Ini kamu kena ingat. Tipsnya, ialah Y kuasa 0 sama dengan 1. Ini kita tahu bahwa apa sahaja yang dikuasakan dengan 0 adalah 1. Y kuasa 1 sama dengan Y. Kita tidak perlu tulis 1 di sini. Kita sudah tahu kuasanya memang 1. Alright? Seterusnya. Bagaimanakah Anda menentu sahkan E kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per E kuasa N? So, di sini adalah indeks negatif. Asal ada negatif, itu adalah indeks negatif. Contoh pertama. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5.
Operasi bahagi asasnya sama, yaitu 2 dan 2. Kita tolak indeks, 3 tolak 5. Of course, kita dapat jawaban negatif. Jawaban dia 2 kuasa negatif 2. Jika kita lakukan ini dalam pendarapan berulang, 2 kuasa 3 itu adalah 2 darab 2 darab 2. Bahagi 2 kuasa 5, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, 5 kali. So, kita mansuhkan 1, 2, 3 di atas, 1, 2, 3 di bawah. So, kita tinggal ada 2 darab 2 di bahagian bawah, dan di atas kita dapat 1. So, jawaban dia 1 per 2 darab 2. 2 darab 2 ini kita tahu bahwa 2 kuasa 2. Jadi, jawaban dia adalah 1 per 2 kuasa 2. Jadi, kesimpulan dia, ini sama dengan ini. Oke, ini sama dengan ini. Nampak? Ini sama dengan ini. Oke, kita sudah menentusahkan 2 kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 2. Oke. Contoh yang kedua, M kuasa 2 bahagi M kuasa 5. Operasi bahagi asasnya sama M, kita perlu tolak indeks. 2 tolak 5. Kita dapat jawaban M kuasa negatif 3. Dalam pendarapan berulang, M kuasa 2 adalah M darab M. M kuasa 5 itu adalah 5 kali itu M. M, 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 M. Didarab 5 kali. Jadi kita mansuhkan atas dan bawah 2. 1, 2, 1, 2. Mansuh tinggal 3. M darab M darab M. Di atas kita dapat 1. So, jawaban dia 1 per M kuasa 3. Jadi ini sama dengan ini. Jadi kesimpulan dia, M kuasa negatif 3 adalah sama dengan 1 per M kuasa 3. Oke. So, kesimpulan dia, E kuasa negatif N sama dengan 1 per E kuasa N. Yang ini adalah indeks negatif, sebab ada negatif di indeks dia. Ini adalah indeks positif. Maksudnya, kalau indeks negatif, kita mau tukar pergi positif, indeks positif, kita tukar beginilah cara dia. Oke? Macam ni. 2 kuasa negatif 2. Tukar dalam indeks positif. So, jawaban dia 1 per 2 kuasa 2. Oke? Indeks negatif adalah satu nombor atau sebutan algebra yang mempunyai indeks bernilai negatif. Oke, so ini adalah tips dia. Kamu hafal ini. Indeks negatif E kuasa negatif N. Kalau kita mau tukar dia pergi positif, dia jadi 1 per E kuasa N. Tiada sudah itu negatif. Paham? Oke, ingat itu ada 1 per. Ingat itu ada 1 per E kuasa N. Tiada sudah itu negatif. Oke, so kamu kena hafal ini. E kuasa N. Ini adalah indeks positif. Kalau kita mau tukar pergi indeks negatif, dia menjadi begini. 1 per E kuasa negatif N. Kalau ini tukar pergi indeks negatif, dia dalam bentuk begini. Boleh? Oke? Seterusnya, kalau ada begini, E per B kurungan kuasa negatif N. Maksudnya satu pecahan dikuasakan dengan indeks negatif. Cara untuk tukar dia kepada indeks positif adalah kamu terbalikkan. Terbalikkan B dengan E itu. B di atas B per E kuasa N. Kali ini tidak ada negatif lagi, tapi tinggal positif. So, you should remember this one. Oke? Oke, contoh. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif.
Oke, kalau kamu nampak di sini ada negatif, ada negatif, ada negatif. Semuanya ini adalah indeks negatif. So, kita mau tukar dia dalam bentuk indeks positif. So, ini yang kamu kena ingat. Oke? So, penyelesaian bagi yang pertama. E kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per E kuasa 2. Oke? Ikut sahaja tadi. Negatif tiada sudah. Ada 1 per. Teacher bilang tadi kan. So, E kuasa 2. Ini sudah indeks positif. How about this one? 1 per 8 kuasa negatif 5. Kita mau tukar pergi indeks positif. Jawaban dia terus kepada ini. 8 kuasa 5. Yang ini. 2M kuasa negatif 3. Oke. 2M kuasa negatif 3. Kalau tiada ini 2, jawaban dia 1 per M kuasa 3. Tapi ada 2 perkali di depan. So, kita darab dengan 2. So, kita dapat jawaban 2 per M kuasa 3. Oke. So, kita sudah tukar daripada indeks negatif kepada indeks positif. Seterusnya. Contoh seterusnya, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Kali ini daripada indeks positif, kita mau tukar kepada indeks negatif. Oke, 1 per 3 kuasa 4, N kuasa 20, 4 per 5 kuasa 8. Macam mana? Ingat sahaja ini. Ini yang kamu perlu ingat. Oke, kalau kamu ingat ini, tidak ada masalah bagi kamu. Oke, tengok. 1 per 3 kuasa 4. Tukar kepada indeks negatif, dia jadi 3 kuasa negatif 4. Kalau N kuasa 20 kepada indeks negatif, dia jadi 1 per N kuasa negatif 20. Oke, yang ini 4 per 5 kuasa 8. Ingat, kita mau tukar kepada indeks negatif, itu 8. Letak saja negatif 8. Kemudian itu kedudukan 4 dan 5 itu kita terbalikan. 5 di atas, 4 di bawah. Terbalikan. Jadi jawaban dia 5 per 4 kuasa negatif 8. Oke, so yang pentingnya adalah ini. Kamu hafal yang ini, tiada masalah bagi kamu. Oke? Seterusnya. Bagaimanakah Anda menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan puncak kuasa dan kuasa? Kita mau belajar hubungan antara puncak kuasa N bagi E dengan E kuasa 1 per N. Apa hubungan yang ini ada puncak kuasa dengan ini? Kuasa pecahan. Nampak? So, di tingkatan 1 kamu sudah belajar tentang kuasa 2 dan puncak kuasa 2. Dan kuasa 3 serta puncak kuasa 3. Oke. Sekarang kita coba. Tentukan nilai X bagi ini. X kuasa 2 sama dengan 9. Cari nilai X. Bagaimana cari nilai X di sini? Ini kamu sudah belajar nih, tingkatan 1. Oke. So, cara dia ialah kita mau cari nilai X. Di sini ada X kuasa 2. So, untuk hilangkan atau hapuskan kuasa 2 di sini, kita kena kasih puncak kuasa 2 dia. So, terus dia hilang kuasa 2 dia. Terus jadi X di sini. Oke. Kemudian di sini 9. 9 ini kita tukar dalam kuasa 2. Kita dapat 3 kuasa 2. So, kan? 3 kuasa 2, 9. 3 kali 3, 9. Oke, jadi di sebelah sini kita puncak kuasa 2 kan. So, sebelah di sini pun kita puncak kuasa 2 kan. Supaya hilang itu kuasa 2 dia. Oke, so jawaban dia 3 lah. So, X, nilai X sama dengan 3. Itu yang kita belajar di tingkatan 1. Jadi sebenarnya nilai X di sini boleh ditentukan dengan indeks yang dikuasakan dengan nilai salingannya. Apa itu nilai salingannya? Oke, kalau kita ada E, salingan dia ialah 1 per E.
Kalau kita ada 2, salingan bagi 2 adalah 1/2. Jadi, kita boleh cari nilai X dengan mendarab kuasa 2 ini dengan salingan dia. Salingan bagi 2 adalah 1/2. So, di sini, soalan yang sama. X kuasa 2 sama dengan 9. So, kita darabkan 2 di sini dengan salingan dia. Salingan bagi 2 adalah 1/2. Jadi, 2 ini kita darab 1/2. Jadi, 2 dengan 2 mansuhkan, tinggal X kuasa 1. So, X kuasa 1 itu adalah X. Oke. Jadi, di sini kita sudah darab dengan 1/2. So, yang sebelah kanan di sini juga harus dikuasakan dengan 1/2. Oke. Kita kuasakan juga dengan 1/2. So, 9 di sini kita tukar dulu dalam asas 3, yaitu dapat 3 kuasa 2. 3 darab 3, 9. Betul kan? So, 3 kuasa 2. Kita darab dengan salingan dia 1/2. So, mansuh. So, kita dapat 3 kuasa 1. So, 3 kuasa 1 sama dengan 3. So, jawapan dia X sama dengan 3. Sama? Yes, sama. Jawapannya sama dengan ini. Alright. So, kesimpulan dia di sini ialah punca kuasa 2 bagi X adalah sama juga dengan X kuasa 1/2. Kalau punca kuasa 3 bagi X sama juga dengan X kuasa 1/3. Jadi, kesimpulannya punca kuasa N bagi E adalah sama dengan E kuasa 1/N, di mana E tidak sama dengan 0. Contoh. Tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk E kuasa 1/N. Maksudnya dia mau tukar dalam bentuk, daripada bentuk punca kuasa, kita tukar kepada bentuk kuasa. Kan? Oke. So, ingat ini sajalah. Ingat ini saja. Oke, yang pertama. Punca kuasa 2 bagi 36 adalah sama dengan 36 1/2. Oke. Yang di sini punca kuasa 3 bagi negatif 27 sama juga dengan negatif 27 kuasa 1/3. Punca kuasa 5 bagi M adalah sama juga dengan M kuasa 1/5. Oke, di sini teacher mau bagi kamu tips. Kalau di sini kan, ini punca kuasa 3. Di sini negatif 27. So, yang negatif 27 ini, yang besar di dalam nih, adalah asas. Kita letak dia sebagai asas. Kemudian, yang di luar ini, kita letakkan di bawah. Dan ini 27 ini sebenarnya kuasa 1 kan. So, kuasa 1 ini kita letak di atas. Tepatkah? Dapat tangkap? Contohnya begini. Ini punca kuasa 2 bagi 36. Sama dengan 36 kuasa 1/2. Kalau ini kamu mau tukar dalam bentuk begini. Oke. Yang 36 ini di dalam hati. Di dalam hati kamu. Nah, ini kamu. 36. Ini 36 sebenarnya kuasa 1 kan. Oke, kuasa 1. Tapi kita tidak tulis dia kuasa 1. So, kita ada kuasa 1 di dalam. Kita ada 2 di luar. Yang 2 di luar ini kamu letak di bawah. Yang 1 di dalam kamu letak di atas. Oke? Sebab yang di dalam hati kamu biasanya yang di atas kan? Dan yang di luar hati kamu itu letak di bawah. Paham? Apa yang di hati kamu itu adalah yang terutama, yaitu di atas. Yang di luar hati kamu itu, cukuplah letak dia di bawah saja. Faham? Itu selalu teacher bagi tips kepada pelajar-pelajar lah. Oke? Main hati lah supaya lebih faham dan ingat. Coba ini ya. Di sini adalah punca kuasa 5 bagi M. M di sini sebenarnya kuasa 1. Oke? Kalau ada kuasa 2, 2 lah di atas. Tapi sini ada kuasa 1.
So di sini M letak di sini M. Yang 5 di luar letak di bawah. Yang di dalam hati kamu letaklah di atas. Yang utama. Jadi jawaban dia M kuasa 1/5. Oke, so itu adalah tips daripada teacher sendiri. Oke. Oke, seterusnya yang kedua. Contoh yang kedua, tukarkan sebutan berikut kepada bentuk punca kuasa N bagi E. Kali ini daripada bentuk kuasa, kita mau tukar kepada punca kuasa. Oke, so ini 125 kuasa 1/5. Kita mau tukar dalam bentuk punca kuasa. So ini 125 letaklah di dalam. Kan? Oke. Yang satu ini di atas, letaklah di dalam hati kamu. Tapi tidak payah letak kalau kuasa 1. Kalau di sini 2, letaklah di sini 2. Paham? Tapi oleh kerana di sini 1, sini tidak payah tulis 1. Sebab kita tahu dia kuasa 1 juga itu. Ini yang di bawah, letak saja di luar hati kamu. Begitu. Oke, so itu cara untuk ingatlah. Alright, so sudah tukarlah daripada bentuk kuasa kepada bentuk punca kuasa. Nomor 3. Hitung nilai bagi punca kuasa 5 bagi punca kuasa 5 bagi negatif 32. Oke, tanpa menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya? Cara dia ialah tukar dahulu ini kepada bentuk kuasa. Ini kan bentuk punca kuasa. Tukar dulu dia pergi bentuk kuasa. So, macam yang tadilah. Di luar hati, di dalam hati itu. Oke. So, ini negatif 32. Kamu letak di sini. Kasih kurungan sebab ada negatif. Kemudian di sini ada kuasa 1. Kuasa 1 letak di atas. Yang di luar ini 5 letak di bawah. Jadi, dapat negatif 32 kuasa 1/5. Kemudian, ini negatif 32 ini kamu tukar dalam bentuk indeks. Kasih kuasa 5 dia. Sebab di sini 5. So, di sini kamu cari yang kuasa 5. So, kita dapat negatif 2. Kita dapati bahawa negatif 2 kuasa 5 sama dengan negatif 32. Oke. So, kita darab dengan salingan. Kan? Oke. Jadi, ini 5 dengan 5 kita mansu. Jadi, kita dapat 1 di sini. Jadi, negatif 2. Kuasa 1. Jawapan dia negatif 2. Oke. So, ini adalah tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Memang semasa exam kamu boleh guna kalkulator saintifik. Tetapi markahnya adalah pada jalan pengiraan kamu. Oke, so pastikan kamu buat begini jalan pengiraan. Dapat jawapan, kamu boleh semak menggunakan kalkulator saintifik. Oke. So, kita coba guna kalkulator saintifik. Ini berapa nilai kita mau semak, betul kan negatif 2. So, cara dia ialah, ini punca kuasa 5 kan. So, tekan 5 dulu. Oke, 5. Lepas itu, oleh sebab ini adalah punca kuasa, kamu tekan shift kuasa. Shift kuasa, muncul yang begini. Itu adalah punca kuasa 5. Kemudian ini negatif 32 kan. So, negatif, tekan negatif 32. So, jawapan dia betul kan? Negatif 2. So, maksudnya kalkulator saintifik itu boleh kita gunakan untuk menyemak kamu punya jawapan betul ataupun salah. Alright. Seterusnya, bagaimanakah Anda melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks? Hukum indeks ini yang kita sudah belajar. Kamu kena hafal ini ya. Kena ingatlah. Oke. So, bila kamu hafal ini tidak masalah. Ini kita sudah belajar. Penderapan, pembahagian, kuasa. Ini adalah indeks sifar. Apa sahaja yang dikuasakan dengan sifar, dapat jawapan mesti 1. Ini adalah indeks negatif. Dan ini adalah indeks pecahan. Bagaimana kita tukar daripada kuasa kepada punca kuasa. So, ini contoh. Permudahkan setiap yang berikut. Macam rumit kan?
Permudahkan. Selalunya ini adalah soalan yang paling selalu keluar. Untuk bab indeks, dia suruh kamu permudahkan. Oke, so kamu harus kuasai hukum indeks untuk kamu dapat selesaikan soalan yang seperti ini. Coba kita selesaikan sama-sama. Oke, so ini dia punya soalan. Soalannya adalah negatif 3x kuasa 3 darab 2x kuasa 3 y negatif 4 kuasa 2. Per itu bahagi. 108 x kuasa 4 y kuasa 3. Oke. So kamu kena buat step by step. Oke, step by step. Tengok di sini dulu. Di sini negatif 3. Kan? Negatif 3 di sini. Kamu kena tahu bahwa di atas dia ada kuasa 1. Kuasa 1 kena darab 3. Jadi kita dapat negatif 3 kuasa 3. Ingat, semua yang di dalam kurungan harus didarab dengan kuasa yang di luar kurungan. Di sini X. X kuasa 1 sebenarnya. Jadi 1 didarab dengan 3 di luar. Dapat X kuasa 3. Oke, selesaikan satu per satu. Seterusnya kita tengok bahagian sini. Nih. 2 kuasa 1 darab 2. Kuasa dia 1 darab 2, kita dapat 2 kuasa 2. Oke. Sini X kuasa 3. 3 ini kena darab 2. Nampak? Oke. Kemudian Y kuasa negatif 4. Negatif 4 itu kena darab dengan 2 di luar. Oke. So, bahagian atas selesai. Kita pergi bahagian bawah. Ada apa-apa yang perlu diselesaikan? Tiada apa-apa. So, salin sahaja di bawah sini. Oke. Seterusnya. Step seterusnya. Kamu selesaikan. Negatif 3 kuasa 3. Selesaikan. Cari nilai dia. Dapat negatif 27. X kuasa 3. Letak sini juga X kuasa 3. Darab. 2 kuasa 2. 4. X kuasa 3 darab 2 di sini 6. So, X kuasa 6. Kemudian yang Y kuasa negatif 4 darab 2. 4 darab 2 itu adalah negatif 8. Oke, kemudian per dengan di bawah. Masih salin saja pergi bawah. 108 X kuasa 4 Y kuasa 3. Oke, seterusnya. Step seterusnya. Kamu nampak ini. Di sini ada X, di sini ada X, di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada Y. Di sini ada 27, negatif 27, di sini ada 4, di sini ada 108. So, kita ada 3 pekali. So, selesaikan pekali itu terlebih dahulu. Negatif 27 darab 4 bahagi 108. Ini kamu buat dalam kurungan. Tekan kalkulator. Kalau kamu buat ini sekaligus dalam kalkulator, pastikan kamu tekan kurungan. Buka kurungan, negatif 27 darab 4 per ataupun bahagi 108, tutup kurungan. Kamu akan dapat jawaban negatif 1. Oke? Negatif 1. Di sini. Oke? Seterusnya, pekali sudah selesai. Oke, pekali sudah selesai. Sekarang kita mau selesaikan itu X. X kuasa 3 darab X kuasa 6. Ingat lagi hukum indeks yang pertama pendarapan. Asas sama X dengan X, operasi darab. Kita tambah indeks lah. 3 tambah 6. Nah, ini X 3 tambah 6. Kamu tengok di bawah. Ada X atau tidak? Ada X kuasa 4. Ingat per ini bahagi. Kamu masih ingat kalau asas sama dibahagi kita perlu tolak dia punya indeks. Sebab itu di sini perlu ditolak dengan 4. Jadi X kuasa 3 ditambah 6. 3 tambah 6 tolak 4. Sebab bahagi kan. So tolak 4. Berapa itu? 5. Jadi dapat X kuasa 5. Oke, selesai sudah yang X. Tinggal yang Y lagi kamu mau selesaikan. Tengok, di sini tiada Y kan? Oke, tiada apa-apa yang kamu mau tambah. Di sini ada Y, di sini ada Y.
bahagi kena tolak. So, Y dengan Y asas sama, operasi bahagi. So, kita perlu tolak negatif 8 tolak 3. So, operasi dia bahagi kan? So, tolak 3. So, negatif 8 tolak 3 berapa? Hutang 8, hutang lagi 3. Jadi, dia bertambah hutang 11. Oke, negatif 11. So, jawaban dia negatif 1, X kuasa 5, Y kuasa negatif 11. Tapi ini adalah jawaban dalam bentuk indeks negatif. Sebab ni ada negatif. Biasanya soalan mau kamu tukar jawapan ini dalam indeks positif. Kamu masih ingat ini kan? Y kuasa negatif 11 sama dengan 1 per Y kuasa 11. So, Y kuasa 11 kita sudah letak di bawah. So, 1 darab X kuasa 5, darab lagi negatif 1, kita dapat jawaban akhir negatif X kuasa 5 per Y kuasa 11. Ini adalah jawaban dalam bentuk indeks positif. Oke? So, kamu kena tengok perlahan-lahan untuk memahami ini. Jangan terus fed up. Nampak saja XY, XY, XY. Oke? Terus kamu mau putus asa. Jangan. Ini baru sahaja kita mula belajar. Kuatkan semangat kamu. Bila kamu faham betul-betul, tiada masalah. Alright? So, ini adalah yang kamu sudah pelajari. Apa itu indeks? Apa itu pendarapan berulang? Hukum indeks, pendarapan, pembahagian, kuasa, indeks pecahan, indeks negatif dengan indeks sifar. So, pastikan kamu semua kuasai ini semua. Alright? So, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Okay, so sila buat latihan yang telah teacher berikan. Alright? Right, thank you.